Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad, Syafiq dan yang lain semua. Jadi kita akan buat sikitlah pasal paper 1. Paper 1. Yang ni saya ambil pada buku Ilmu Mahir. Buku ni juga agak bagus tapi saya tak pernah test lagi soalan ni. Kita cubalah tengok. Mula dengan nombor 3. Tengok nombor 3 tu. Nombor 3 tu bagi A. Soalan dia kata nisbahkan penyebut. Wah, yang ini serak suka ni. Nisbahkan penyebut 3 punca kuasa 7 campur punca kuasa 2. 5 per dengan 3 punca kuasa 7 tolak punca kuasa 5. Ini mudah sebab apa? 2 markah. 2 markah maksudnya mudahlah. Kalau 3 ke apa dia susah sikit. Jadi kita akan kurungkan dulu semua. Kurung atas bawah. Buat bracket. Kemudian kita letak sebelah ni dia punya apa? Conjugate. Darab dengan dia punya conjugate. Conjugate maksudnya apa? Dia biasanya conjugate adalah A campur B. Kan? Kita darabkan dengan A tolak B. Sebab kita nak gunakan formula untuk jika kita expand benda ni kita akan dapat A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Okey, asal tu sebab dia. Okay, kat sini saya akan masukkan. Terus yang ini 3 punca kuasa 7 campur punca kuasa 5. Ataupun sama. 3 punca kuasa 7 campur punca kuasa 5. Okey, dapat? Jadi kat sini maksudnya yang atas kita kena expand macam biasa. Yang atas kita expand ni sama tak? Ni dengan ni sama. Bila sama kita guna A campur B dengan A campur B sama juga dengan A campur B kuasa 2. Bila kita expand kita dapat A kuasa 2 campur 2 AB campur B kuasa 2. Ini semua formula-formula yang simple. Jadi kita akan dapat yang atas, kita terus tengok formula A kuasa 2. Jadi kita akan dapat kat sini 9 darab dengan 7. Kemudian campur 2 darab dengan 3. Maksudnya kita akan dapat 6 punca 7 punca 5. Okey, belakang B kuasa 2. B kuasa 2 so kita akan dapat 5. Ni atas. Kita kembangkan yang atas. Sebab apa? Dia A, benda yang sama. Kita guna tu. Formula tu. Yang bawah pula kita guna formula yang atas. Jadi A kuasa 2 yang ini 9, 7 kuasa 2, sorry. Punca matilah okey. Kemudian tolak dengan B kuasa 2 5. Selesaikan. Jadi kita akan dapat kat sini 63 campur 5 68 campur dengan yang ini 6 punca kuasa 2 yang ini 7 dengan 5. 7 dengan 5 maksudnya 35. Kita boleh joinkan ni. Kan 35. 7 ni 5. Combine kali. Per dengan 63 tolak dengan 5 maksudnya 58. Okey, dan 68 6 dengan 58 kita boleh kecilkan. CP2 boleh kecilkan. CP6 tak boleh, CP2. CP2 kita dapat apa ni? 34. 34 campur dengan 3 punca 35 per dengan 29. Cuba kamu tekan kalkulator punca 35. Boleh simplify tak punca 35? Oh, kalkulator kamu tak boleh. Oh, kalkulator ni dia tak boleh kira. Dia kalkulator yang baru tu dia boleh simplify terus. Tapi tak apa, jawab macam ni cukup lah. Sebab bila dia kata nisbahkan penyebut, maksudnya kita nak hilangkan semua cert ni dekat bawah. Itu je. Cert kita dah hilang kat bawah, settle. Tak ada masalah. Habis. Boleh ke? Serak, senang Saya tertidur sebab senang sangat. Mic hilang? Tak ada. Tinggal korang 2 je. Mana lagi ni? Ada kelas ke kat sekolah? Sekarang ni? Tak ada rasanya. Tak ada. Okay, tak ada tak apa. Husna tak ada. Hanan, Amirah 3, Nisrina. Husna pula. Hanan, Amirah Husna, Nisrina. Alif. Cuba 3. 4 orang. Okay, kita tengok B nombor 3 B.
Okey, untuk soalan B pula, kita tengok. Uish, masuk terus. Baru sebut. Okey, nombor 3B. Kat sini kita masuk, given that diberi bahawa PS kuasa 4 darab dengan P kuasa 2 S kuasa negatif 6 kan, betul tak? Negatif 6 sama dengan 2, 5, 6 dan 4P. 4P sama dengan S. Hitung nilai P dan S ni soalan serentak lah. Kan? Kita masukkan kat situ. Tadi S kita nak masukkan, gantikan dengan jadi 4P kat situ. S Okay, tapi saya sebelum kita masuk, kita pemudahkan dulu tau. Kita masuk banyak tempat kacau lah, banyak. Kita pemudahkan dulu. Ini maksudnya P4, P2 jadi P6. Okay. Sini S4, S tolak 6, 4 tolak 6. 4 tolak 6 jadi S tinggal negatif 2. Sama dengan 2, 5, 6. Kita simplify dulu, baru masuk. Baru masuk S tu adalah 4P. Jadi S negatif 2 ni dia kita boleh turunkan ke bawah. Dia jadi kuasa negatif, kita turun ke bawah. Jadi akan jadi P kuasa 6 per dengan S kita adalah 4P kuasa 2. Macam tu. Jadi kuasa negatif tak adalah, senang cerita dia. Jadi 2, 5, 6. Kat sini kita akan dapati 4 ni kuasa 2 16, betul? 16 buat naik ke atas. Yang tinggal P6 tolak 2, nampak? Nampak? Kuasa 2 buat naik atas. Dia tolak 2 sama dengan 2, 5, 6. 4 kuasa 2 bawa atas. Boleh? Jadi apa jadi? P kuasa 4. Ambil kalkulator tekan. Yang ini berapa? 11, 4. 4096 punca kuasa 4. Punca kuasa 4 kita boleh tekan 4096 punca kuasa 4 kuasa 1/4 pun boleh. Punca kuasa 4. Berapa dapat Isra? Sengap je Isra ni, boleh buat kan? Lapan cikgu. 8. Tekan kurungan. 4096 tak payah kurungan, kuasa kurungan. Kuasa pecahan kena letak dalam kurungan. 1/4 ni kurungan. Jadi kita akan dapat P sama dengan 8. Masuk kat sini. 4 kali 8 sama dengan S. S sama dengan 32. Nak dapat 3 markah je pun. Kan? Boleh Syafiq? Senang Aisyah, senang. Cikgu ulang balik, cikgu tertidur tadi. Kau Syapuan, tolong explain kat dia sekejap. Syapuan, tolong explain. Rumah dekat kan, rumah sebelah. Tadi gurau cikgu, tadi gurau. Boleh nampak macam mana dia gerak. Kita guna formula biasa lah, indeks yang basic lah, darab jadi tambah, bagi tolak apa semua. Okey. Kita pergi terus nombor 4. Boleh? Dah Mat? Dah. Okey, cepat dah. 4. Kita tengok nombor 4. Okey, saya tarik Tengok. Nombor 4, soalan kita kat sini adalah selesaikan. Selesaikan log 5 X tolak 4 sama dengan 2. Patutlah Isyraq gelap soalan. Memang senanglah Isyraq soalan ni. Kan? Boleh congak ke jawapan? Berapa dapat congak? Boleh congak tak? Dapat ah. Congak. Dapat ah 29 cikgu. Okey, yang ini kita potong. Log 5 ni bila kita pindah ke sebelah, log akan jadi indeks. Log bila pindah sebelah dia akan jadi indeks. Dia akan jadi X tolak 4 tinggal sama dengan 5 ni akan jadi 5, 2 ni akan naik atas.
Tu. Log pindah jadi indeks. Indeks pindah jadi log. Terbalik macam tu je. Dekat sini tu dapat X sama dengan 25 campur 4 akan dapat 29. Okey? Tak sia-sia ni. Tak sia-sia tuition saya daripada darjah 3. Cikgu, bukan saya pernah sekolah kat sini ke cikgu? Sekolah lah, saya tak ingat kan. Satu saya tak cam ingat. Sebab budak-budak kecil ni saya tak suka bawa COVID banyak. B. Given that log B log XY 3 sama dengan 4 per dengan 5 log 3X. Soalan nak ungkapkan Y. Ungkapkan Y. Kita fokus kat mana? Bila ungkapkan Y, kita fokus ni ada. Nampak? Sini ada Y. Sebab tu tadi soalan dia 2 markah, 3 markah. Bila kita nak ungkapkan Y kat sini ada 2 orang. Kan? Jadi kat sini macam mana kita nak ungkapkan Y? Nampak? Dia kena guna satu benda. Kita panggil dia satu formula pertukaran asas. Ini asas 3, betul tak? Yang ini pun kita nak jadikan dia asas 3 juga. Jadi macam mana nak buat? Dia ada satu sistem. Kita panggil dia tukar asas. Kamu tulis je tukar asas 3. Jadi log 3 per dengan log 3. Okey? Letak aja 3 ni kat atas. Okey, letak aja XY ni kat bawah. Macam tu. Kemudian sini akan jadi apa? Tidak berubah apa-apa. Per dengan 5 log 3X. Maksudnya kita dah dapat log 3. Jadi log 3 apa? 1. Okey, buang. Tinggal 1. Okey, bila berlaku pecahan apa kita buat? Kita boleh darab silang. Kita boleh darab silang. Darab silang kita akan jadi kat sini adalah 5 log 3X sama dengan 4 log 3XY. Nampak? Okey. Log 3XY ni kita boleh pecah dia. Kita boleh pecah dia jadi apa? 4 log 3X tambah 4. Jadi dengan kamu letak 4 dia kena expand dua-dua. Sebab ni akan pecah jadi X tambah Y. Jadi 4 tu akan masuk dua orang. Log 3Y. Okey. Soalan nak apa? Y. Tinggalkan Y ni bawa ke sebelah boleh congak, nampak? Apa jadi? 5, 4. Tolak tinggal 1, betul? Jadi yang tinggal adalah 4 log 3Y sama dengan log 3X. Boleh faham? Sekarang log 3 boleh mati tak? Tak boleh lagi. Sebab apa? Ada 4 kat depan. Dia selagi ada benda ni dia tak boleh mati. Jadi kita bawa dulu 4 ke atas, ni bawa 4, kuasa 4 baru dia boleh mati. Sebab sekarang dia nak 3. Jadi Y sama dengan punca kuasa 4 ataupun X kuasa 1/4. Dia boleh. Israk tak dapat soalan ni tadi kan? Tak dapat kan? Cikgu saya nangis, cikgu susah sangat. Okey. Tapi saya pernah ajar kamu shortcut tau soalan ni kalau kamu ingat lah kan. Dengan ni Sapuan, Israk, Nik, 3 orang ikut. Satu. Nik tak tahu dah ingat tak ingat. Nik. Ingat ke Nik? Entahlah cikgu. Dah. Banyak benda yang nak ingat kan? Jenuh. Dia shortcut dia macam ni kat sini. Ni dia ada shortcut sebenarnya. Shortcut dia log AB sama dengan C. Ni shortcut dia. Shortcut dia A dengan B ni kita boleh tukar tempat. Tukar macam tu je. Bila kita tukar dengan log BA, maka yang sebelah kanan ni pun akan pusing juga. Kita akan jadi 1/C. Macam tu. So atas C/1 dia pusing. Jadi kalau soalan ni macam ni, kita boleh tukar tempat macam tu je. 2 orang ni. Kalau kita tukar macam tu dia akan jadi apa? Log 3XY sama dengan 5 log 3X per 4. Dia macam tu je. Jadi terus 4 ni naik atas. Nampak? Dia terus pergi sampai mana? Sini.
Oh, dia lompat pada atas, sup pergi situ, sini tak ada. Kan? Lepas tu seterusnya buat macam biasalah, pecah balik. Itu kita pakai formula ni boleh pakai. Salah satu formula untuk tukar asas dengan mudah. Tapi kita panggil dia switch. Switch saja, switch tempat. Okey. Kita pergi terus nombor 5. Okey, nombor 5, soalan nombor 5 ni. Orang dah azan tak apa, kamu cuba buat dulu nombor 5. Nanti kita sambung semula. Okey, kita sambung Sambung semula. Soalan nombor apa tu? Nombor 5. Nombor 5 melibatkan hukum linear. Nombor 5, hukum linear yang kita tengok kat sini. Tarik y per x kuasa 2, 1 per x, tarik cross. Kemudian sini 1, 12 dengan 4, 3. Okey. Rajah 1 menunjukkan graf garis lurus yang diperoleh dengan memplotkan y per 2, x kuasa 2 dengan 1 per x. Ekspres y dalam sebutan x. Dia nak y dalam sebutan x. Jadi cara dia kita buat apa? Persamaan garis lurus lah. Persamaan garis lurus adalah y sama dengan mx tambah c. Y kita adalah y per x kuasa 2. X kita adalah 1 per x. Jadi yang tak ada apa? M dengan C. Jadi kita boleh cari M dengan C. Keturunan kita boleh kira macam biasa. Kalau nak kira 12 tolak 3 per dengan 1 tolak 4. Kita akan dapat kat situ 9 per dengan negatif 3 dapat negatif 3. Betul Okey. Kita dapat negatif 3. Sini saya letak negatif 3. Kemudian sini tambah C. Okey, C biasanya kalau kita kira C, kita jangan pakai yang ni, pening. Kita pakai Y biasa. Jadi kita pakai Y, kita ambil mana? Ambil yang ni pakai 3 campur dengan negatif, campur pula. Sama dengan negatif 3. Masuk koordinat dia 4 tambah C, kita akan dapat 3 campur 12. C sama dengan 15. Saya tak pakai yang Pak C ni, pelik-pelik ni. Pening. Kita pakai Y, M, X plus C biasa je. Letaklah C, kita kata C dah jadi 15. Soalan nak Y. Kita ambil Y sama dengan negatif 3 per X. Ni darab dengan X kuasa 2 sebab kita nak hilangkan ni. Ini sebelah kan. Campur dengan 15 pun darab dengan X kuasa 2. Darab semua dengan X kuasa 2. Okay. Yang tinggal adalah Y sama dengan negatif 3 X campur 15 X kuasa 2. Boleh? Okey, kita tengok. Ni A dia. B dia biasanya mudah lah sebab bila A dia banyak markah kurang, B kurang jadi mudah. Cari nilai Y, X sama dengan 3. Senang dia bagi. Tu ambil lah Y sama dengan negatif 3. 3 campur 15. 3 kuasa 2. 2 markah dia bagi. Ganti macam tu je 2 markah. Berapa dapat? Saya dapat 126. Berapa? Siapa? 196? 126. 126. Okey. Dia mudah je ni lo. Cuma
Bila melibatkan garis lurus, kita boleh gunakan benda yang formula dia apa? Persamaan garis lurus. Kan? Okay. Sesuaikan dengan soalan tersebut. Kita terus pergi dekat nombor 7 pula. Dah. Okay. 7. Nombor 7. Paper 1 nanti kamu akan exam paper 1 dulu kan. Paper 1 kena score jugalah. Kan? Sebab dia semangat sikit. Kalau paper 1 kita tak score banyak, nanti nak buat paper 2 tu tak semangat dah. Okey. Nombor 6, nombor 6 tak ada. Saya potong nombor 7. Nombor 7 kat situ graf dia Y dan X, kemudian dia ada bagi kat sini 1 P, tengah ni ada R, bawah dia ada apa Q, 2K, kosong. Okey. Rajah menunjukkan garis lurus PQ dengan persamaan dia X per 6 campur dengan Y per 9 sama dengan 1. Diberi bahawa R adalah titik tengah. Tanda ni titik tengah. Tanda. Titik tengah. Cari nilai untuk K. Nilai untuk K. Jadi nilai untuk K senang. Kita masukkan saja ke dalam persamaan. Kalau tak nak masuk ke apa, yang ini kita panggil dia persamaan jenis pintasan. Persamaan jenis pintasan maksudnya X per A campur Y per B sama dengan 1. Fokus dia kat sini. Kalau kita dapat ni maksudnya bawah ni adalah kita panggil dia X punya pintasan X. Yang bawah ni adalah pintasan Y. Okey. Jadi kalau ikut ni maksudnya kita nak cari adalah pintasan X. Jadi kita tengok je bawah X apa. Terus kita dapat oleh sebab itu 2K sama dengan 6, jadi K sama dengan 3. Ganti pun boleh. Siap K tu. Dapat 1 markah boleh bagi. 1 markah je. B. Persamaan garis lurus yang berserenjang dengan PQ dan melalui titik R. Dia berserenjang dengan PQ. Bila dia sebut berserenjang, kita kena ada kecerunan. Okey. Kecerunan PQ, M untuk PQ, kalau persamaan ni senang ambil sebab apa? Kita ada formula kecerunan menggunakan negatif pintasan Y per dengan pintasan X. Nampak? Jadi kita boleh ambil terus negatif. Pintasan Y siapa? Bawah Y. 9. Pintasan X? 6. Jadi kita akan dapat negatif 3/2. Kecerunan. Okay? Jadi bila dia kecerunan PQ dia kecerunan yang serenjang dengan dia akan jadi apa? Yang persamaan yang kita nak. Y sama dengan MX tambah C. Jadi kecerunan yang kita nak akan jadi Y. Tukar simbol, terbalikkan. Bila serenjang, kamu hanya perlu tukar negatif akan jadi positif. 3/2 akan jadi 2/3. X tambah C. Nampak? Jadi nak cari C, kita kena ada titik. Titik dia kata melalui R. R adalah titik tengah. Di tengah kita buat purata lah. Purata kita yang ini berapa? 60. 60. Pintasan X pintasan Y 0,9. Titik tengah campur bahagi 2. Ni 3. Ni 9 koordinat dia. Masuk dekat sini dapatlah C. Jadi 9/2 campur lagi. Sama dengan 2/3 X kita. 3 tambah C mati. 9/2 tolak 2 sama dengan C. 9 tolak 4. 5/2. Ini jawapan kita akan dapat persamaan dia. Y sama dengan 2/3 X tambah 5/. Boleh Syamil? Pernah jumpa soalan ni? Dia satu lagi nama dia panggil pembahagi 2 sama serenjang. Kalau dia kata pembahagi 2 sama serenjang, benda ni juga. Melalui titik tengah berserenjang. Nama lain dia pembahagi 2 sama serenjang. Perpendicular bisector.
Sapuan, sampai soalan mana dah? Jauh ni. Dia buatlah cikgu tadi. Isyarat dah habis. Dah habis dah. Abang. Oh, saya tengah print soalan Negeri Sembilan lah cikgu. Layan soalan ni. Buat Negeri Sembilan. Negeri Sembilan bukan kita dah bincang lah. Senang kan? Mana ada cikgu? Belum lagi Dengan student lain nak cikgu. Ha? Cikgu bincang dengan orang lain kat cikgu. Engkau tu bincang Negeri Sembilan tu. Bukan saya dah bincang lah Negeri Sembilan. Itu mat cikgu Negeri Sembilan kita buat. Oh, Mat. Dah. Kita satu. Kata satu. Oh yelah Negeri Sembilan Negeri Sembilan tak apalah Negeri Sembilan. Susah dia punya ayat soalan dia kalau dia tulis tu saya tak faham slang Negeri Sembilan ayat dia. Okey, kita tengok soalan nombor 8. Seterusnya trigonometri. Wah, skip kot. Diberi bahawa cos theta sama dengan negatif M kat situ. Dan dia kata theta adalah sudut cakar. Theta adalah sudut cakar. Sudut cakar maksudnya berada pada sukuan kedua. Sudut cakar pada sukuan kedua. Reflect 3 atau 4. Okey. Cari kod. Kod 90 darjah tolak dengan theta. Sama dengan bila kita jumpa soalan macam ni, first kali kita kena buat segitiga. Dan segitiga dia kita kena buat pada kedudukan dia untuk mudah. Bila dia kata sudut cakar maksudnya kita kena buat segitiga pada sukuan kedua. Segitiga pada sukuan kedua duduk kat mana macam ni? Kat situ. Segitiga pada sukuan kedua. Sudut kita, theta kita ni theta kita. Sebenarnya. Nampak? Jadi kat situ kita masukkan cos. Cos maksudnya adjacent hypotenuse, cah. Jadi kat sini negatif M. Sini 1. Jadi kat sini kita boleh carilah cerita dia. Pakai apa? Pythagoras theorem. Kita akan dapat punca kuasa 2, 1 kuasa 2, 1. Kemudian tolak dengan negatif M kuasa 2 adalah M kuasa 2. Negatif M kuasa 2 akan jadi M kuasa 2. Okey? Dapat. Tapi yang ini maksud soalan minta apa? Kod. 90 tolak theta. Dan kalau sini kita anggap theta, 90 tolak theta sini. Situ tempat 90 tolak theta. Jadi kita tengok dia kat sini, kita akan dapat kod 90 tolak theta. Kita cari dulu. Kod adalah sama dengan 1 per tan. 1 per tan 90 darjah tolak theta. Jadi apa tan dia? Tan kalau sudut kat sini. Ini sudut 90 tolak theta. Tan adalah pertentangan bahagi dengan bersebelahan. Jadi kita akan dapat jawapan kat situ 1 per negatif M per punca kuasa 2, 1 tolak M kuasa 2. Jawapan hanya perlu sebalikkan balik je. Jawapan kita akan dapat punca kuasa 2 M kuasa 2 per dengan negatif. Cuba tengok. Bila ada segitiga ni dia senang buat kat mana. Nak buat kat mana. Sebab tu penting. Bila kita jumpa soalan macam ni, kita kena buat segitiga pada sukuan yang betul. Cikgu. Ya. Dia kalau M tu je negatif, dia tak jadi 1 tolak negatif M, jadi 1 tambah M gitu cikgu. Ke mana? Memang tolak M Yang je. mana? Yang tepi ni? tu. Ni. Oh, yang, dia sebab 1 tolak negatif M kuasa 2. 1 tolak. Oh, Dia 1 tolak negatif M kuasa 2. dia dah positifkan dulu lah cikgu. Dia positifkan dulu. Dah lama tak tanya cikgu soalan. Siapa pun tak ajar ke? Cikgu Safwan Saya Ishraq selalu ajar cikgu. Oh, Ishraq ajar kau, betul lah. Kita tengok siapa lebih markah kan, 8 kan? Ingat lagi.
Okey. Boleh, Syafiq? Dia biasanya trigo ni untuk kertas satu dia akan pakai basic tapi dia pusing-pusing tau. So catur tetap so catur. Dia pusing-pusing tu je, pusing di sana, pusing dia tanya chord, dia tanya formula. Okey. Kita tengok soalan B, soalan B padahal Untuk soalan B, selesaikan persamaan 3/2 cos 2P sama dengan sin cos 2P campur dengan cos P tolak 1. Okey. Bila dia kata selesaikan persamaan, langkah pertama kita kena anggap dia macam algebra. Bila algebra maksudnya unknown kena sama. Nampak? Kalau unknown tak sama tak boleh lah. Ini ada sin cos 2, ini ada cos 2P. Jadi kita tengok antara semua ni siapa yang memang tak boleh tukar lah. Yang tak boleh tukar. Sebab kita ada benda boleh tukar, ada benda tak boleh tukar. Jadi kita fokus benda yang tak boleh tukar. Kalau tengok tak boleh tukar, cos memang tak boleh tukar. Cos P memang kita tak boleh tukar buat apa dah. Tak boleh jadi apa dah. Jadi maksudnya kita kena tukar yang ini jadi cos, yang ini pun kena tukar jadi cos. Sebab yang 2 ekor, 2 dengan cos 2 boleh tukar. Yang single tak boleh tukar. Ini semua boleh tukar jadi cos. Kita tengok formula kita. Apa formula untuk sin cos 2? Formula dia adalah sin cos 2 theta campur cos 2 theta sama dengan 1 formula. Jadi kita tukar sin jadi cos maksudnya senang lah. Kita just ambil sin cos 2 theta sama dengan 1 tolak cos 2 theta. Nampak? Jadi sini akan jadi cos. Sini dah cos, sini pun akan jadi cos. Sini pun kena tukar jadi cos juga. Tak boleh 2P. Bila 2P maksudnya sudut dia berbeza. Tak boleh. Dia kena P juga. Lepas tu kita tengok formula untuk cos 2P pula. Cos 2 theta, formula dia adalah sama dengan kita pakai cos 2 theta tolak sin cos 2 theta. Kemudian 2 cos 2 theta tolak 1. 1 tolak 2 sin cos 2 theta. Formula semua dia bagi ni. Cuma kita kena pandai tengok dan pilih. Jadi kita akan pilih siapa? Kita nak apa? Fokus kita yang ada cos saja yang ini. Nampak? Kita masuk kan. Jadi akan jadi apa? 3/2. Yang ini kita akan ambil 2 cos 2 P yang pakai theta lah. Pakai P P tolak 1 sama dengan yang ini 1 tolak cos 2 P campur cos P tolak 1. Sekarang unknown semua dah sama. Nampak? Saja dulu. Pelan-pelan satu-satu. Ambil dulu. Okey. Bila unknown dah sama, sekarang kita tengok ada cos 2. Cos 2 maksudnya kita menjadikan dia kuadratik. Di kuadratik maksudnya kita jadikan dia sama dengan kosong lah. Kan? Jadi saya nampak yang ini kembangkan akan jadi 3 cos 2P. Tolak dengan 3/2. Ini pindah. Sini campur dengan cos 2P. Ni tolak dengan cos P sama dengan kosong. 1 tolak 1 tak payah. Jadi susun bagi jadi apa? Jadi ni 3 campur 1 jadi 4. Cos 2P tolak cos P tolak 3/2. Kamu buat tu. Anggap ni sebagai X saja. Patuh. Pakai kuadratik. Patuhkan kuadratik. Anggap sebagai ni A, ni B, ni C. Ambil kalkulator patuh. Apa dapat? Ini panjang soalan ni. Lepas tu 4 markah. Ini ada bahagian seterusnya lagi.
Okey, apa dapat? Okey. Tak apa. Tekan kalkulator mesti betul kalkulator buat. 3/4 dengan negatif 1/2. Okey? Dah sampai macam ni. Sekarang ni kita tak selesai lagi ni sebab tak dapat P lagi tau. Jadi kita nak selesaikan ni, langkah seterusnya kita kena buat apa? Sukuan. Cos positif. Cos positif. Jadi apa saya buat? Saya buat T. Sebab dia akan pecah dua punya. Yang ni pun akan pecah dua. Macam tu. Nampak? Okey. Sukuan apa? Cos positif maksudnya sukuan pertama dan sukuan keempat. Cos negatif pula sukuan kedua dan sukuan ketiga. Nampak? Lepas tu tekan kalkulator. Kamu tekan kalkulator, shift cos 3/4 untuk dapatkan sudut. Sudut kita, sudut kat tengah-tengah ni. Sudut theta kita berapa? Okey. Shift cos 3/4. 3/4 dalam kurungan. Takut ni salah buat. Apa dapat sudut ni? 41.41. Saya ambil 41.4 lah. Kan? 41 kan? 41.4. Yang ini negatif jangan letak Bila kita buat cari sudut negatif jangan letak. Negatif tu sukuan. Sini kamu akan dapat 60, betul? Ni 60. Okey. Jadi kat sini kita boleh selesaikan dapat dah. P dapat terus. P sama dengan terus dapat 41.4 darjah. Sukuan pertama ambil terus. Sukuan keempat macam mana? Sukuan keempat maksudnya 360. 360 tolak dengan theta kita 41.4. Dapatlah yang sukuan keempat ni. Okey? Dia dapat kat sini berapa? 318.6. Sukuan kedua macam mana? Sukuan kedua pula 180 tolak theta. Kita kena ingat Jadi P sama dengan 180 tolak 60 dapat 120. Sukuan ketiga P sama dengan 180 campur 60. 240. Jadi kamu kena ingat nak cari sudut ni biasanya saya akan gunakan untuk sukuan pertama, kedua, ketiga, keempat untuk soalan penyelesaian. Yang ini ambil terus. Yang ini ambil terus. Biasanya X sama dengan theta. Yang ini X sama dengan 180 tolak theta X sama dengan 180 campur theta X sama dengan 360 tolak theta. Theta ni adalah sudut asas yang kita dapat dengan menggunakan kalkulator. Lepas tu markah dia kat sini ada 4 markah. Ni jawapan kita ada 4 jawapan. 1, 2, 3, 4. Soalan macam ni biasanya Israk dia skip. Israk kan? Cikgu, hari tu trigger kertas 1 saya full mark cikgu. Full mark? Kamu saya kenal Israk. Israk dia belajar dengan saya daripada dia kecil. Okey. Lalu Trigo memang jarang belajar. Dia Trigo tak antara topik yang tengok takut tu. Kan? Tengok goyang terus. Alamak Trigo. Tapi kamu tak boleh goyang, kamu kena ingat sama belajar ada lagi tau. Jumpa lagi dia orang ni main-main. Okey. Dah. Okey. Nombor 10. Okey, tengok nombor 10 pula. Okey. Soalan nombor 10. Soalan yang ini saya rasa Israk pernah tanya saya. NPR sama dengan NCR sama dengan 1. Oh,
Lama dah tu saya tanya. Ha. Tak ingat. Dia tanya apakah nilai R. Okey. Apa nilai R? Ini congaknya. R sama dengan apa? Cuba tekan kalkulator. Apa-apa nombor P kosong. Apa-apa nombor. Tekan je nombor. Ketik je nombor. P kosong. 1 kan? Dia apa-apa nombor C kosong pun jawapan dia 1 juga. Sebab tu dia akan jadi R ni kosong. Apa pun dalam permutation ke combination ke kalau bawah dia kosong jawapan dia adalah 1. Okey? B Sekumpulan 6 orang murid akan dipilih. Ni macam itu percubaan 6 orang murid akan dipilih daripada 10 perempuan. Perempuan ada 10 orang. Lelaki ada 8. Lelaki ada 8 orang. Dan soalan tu cari bilangan cara beza untuk bentuk pasukan itu terdiri daripada lelaki sahaja. Jadi untuk nombor 1 lelaki sahaja maksudnya apa? Perempuan 0, lelaki 6. Kan? Turunkan 10 C0 darab dengan 8 C6. C0 kena buat tak? Tak payah. 1 kan? Tak payah tekan ni je. 8 C6 saja dah selesai. Okey, berapa? 28. 28 Okey. Kemudian yang kedua, tidak lebih 2 perempuan. Tidak lebih maksudnya apa? Kurang okey, kurang pada 2 betul tak? Kurang 2 boleh tak? 2 boleh. Jadi perempuan tidak lebih 2 maksudnya dia mula dengan apa? 2 1 0. Nampak? Itu tak lebih pada 2 perempuan. Jadi kalau 2 perempuan lelaki 4, 1 perempuan lelaki 5, 0 perempuan lelaki 6. Yang ini kita dah buat. Ambil je nombor dia. Jadi semua turunkan 10C 8C darab 10C 8C darab ini tak payah. Ini terus dapat jawapan tu kita 28 sebab kita dah dapat. Nak tulis pun tak apa. Yang atas yang kita dapat. Cari dia. Kemudian jumlah semua kita kena ambil dia punya jumlah total jumlah dapatlah jawapan dia berapa. Okey. Ini mudah ni kalau dia bagi combination ni mudah combination. Boleh? Berapa dapat? Tiba-tiba lapar ni kalau kena nasi kedai bawah ni tutup. Oi. Goreng Pattaya sedap ni. Dah campur semua? Okey. 3738? 3000. 3738. Okey. Boleh ke? Yang lain? Boleh cikgu. Boleh. Boleh okey. Kita terus masuk nombor 11. Nombor 11 ni. Panjang pula soalan dia. Tu saya terpaksa pecah pada 2 tu Tengok. Okey, kamu buat kejap Saya nak masuk pen ni dah lama saya kena pergi isi dia punya, bagi dia minum sekejap. Bagi dia minum. Okey, kita tengok nombor 11. Terang sikit. Apa yang dia bagi kat situ? A. Soalan dia ada bagi satu table kat situ. Yang ni pernah buat ni.
Tak tanya saya itu lain sikit lah. Dia lain Bukan, sikit. bukan. Lebih kurang kan? Cikgu rindu saya. Kosong. Ha? Cikgu rindu Saya saya. tu rindu. Daripada tadi Isra' je. Malu lah Nama saya. kau pelik kan? Nama kau pelik. Kalau aku tak sebut nama Isra' tu, kat orang lain tak pernah panggil nama tu. Sebab nama lain, nama Ahmad, Syafiq, Sapuan, Isra'. First time tau saya mengajar, dah 40 tahun saya mengajar. Okey. First time saya jumpa pelajar nama Isra' tu, saya sayang. Nanti kamu pun lah, nanti tiba-tiba rindu kat saya, WhatsApp lah. Umur saya? Cuba teka. Umur mak kamu berapa, mak? 40 berapa? Itulah. Biasanya saya kalau dengan kamu kompai sekarang kan. Kalau dengan ayah kamu, saya kalah lah. Standard dia. Dengan mak biasanya sama. Kecuali mak dengan ayah kahwin sama umur. Itu sahaja. Okey. 4 berapa? 3, 4. 3, 2, 7, 1, 5, 2, 5. 2, 7, 1, 5, 2, 5. Kemudian 4, 1, 3, 6. 5, 2, 5. Okey. Cari, dia nak apa? Nilai W dan nilai V. Jika nisbah nilai W kepada nilai V ialah 3 nisbah 1. Dia main nisbah pula ni. 3 nisbah 1. Okey. Tengok sekejap. Dia bagi ratio ni. Jadi kita tulis dulu. Dia kata nilai W nisbah pada nilai V 3 nisbah 1. Nampak? Daripada nisbah, kita boleh tukarkan dia kepada persamaan dengan jadikan dia bahagi. Sebab macam ni dia. Sama dengan itu. Nampak? Jadi kat sini kita akan dapati satu persamaan iaitu W sama dengan 3V. Okey? Dan kita tahu dalam keberangkalian, kalau kita campur semua tu akan dapat nilai dia 1. Ni semua ni. Ni semua ni kita campur, nilai dia akan jadi 1. Jadi maksudnya kita boleh buat lah. Kita ambil ni 271 per 525 campur 136 per 525 campur dia ambil nombor-nombor kan. 22 per 525 campur dengan V pula ni apa? W adalah apa? 3V campur dengan V sama dengan 1. Jadi ambil kalkulator kamu kira lah, tolak. Sini akan dapat 4V sama dengan berapa? Bagi 4, dapatlah jawapan ni. Berapa V? Nampak? Daripada nisbah tu tukar jadi persamaan. Cuba tekan kalkulator tengok. 2, 3, 4, 406. 406, 428. 428. 97. Betul ke? Hari ni, salah ni. Boleh buat. Boleh buat. Campur semua ni, campur ni apa? Campur ni. Tak, kamu pecahan. Pecahan. Satu 43 per 175. Dia kecilkan lah. 1 tolak
143 per 175. Jadi kita akan dapat kat sini tolak kita akan dapat berapa? 32. 32 per 175. Kemudian ini 4B. Jadi kita akan dapat B sama dengan 32 bahagi 4. 8 per 175. Itu okey kita. V adalah 8 per 175. Jadi W kali 3 yang atas ni. Atas dia kali 3. Dapat yang tu lah mana tu? Mana kali 3? Oh tak ada. Dapat kali 3 24 kan? 24 per 175. Jangan tulis jawapan macam ni. Jawapan kena tulis lah. Oleh sebab itu W sama dengan 24 per 175. Cuma yang kamu kena ingat kadang-kadang nisbah ni lah. Pelajar dia sangkut kat nisbah. Macam mana nak buat nisbah tu? Nisbah boleh tukar kepada persamaan. Boleh? Okey. Seterusnya nombor 2. Nombor 1. Nombor 2, dia minta kita adalah apa? P lebih besar atau sama dengan 2. P lebih besar atau sama dengan 2 adalah kita ambil 2 campur 3 campur 4. Tak payah pakai sini, sikit je tak banyak mana pun. 2 siapa? 2. 2 W kan? 2W. Jadi maksudnya 24 per 175 campur 3 271 per 525 campur 4 136 per 525. Campur je dapat jawapan. Apa? 4 479 525. Okey. B pula B. Ni dah. Boleh ke Ishraq? Ya, cikgu, saya sekarang tengah nak baca table. Oh, macam table. Ui, dah kat bawah dah. Okey, B. Dia bagi satu graf loceng. Bila tengah-tengah ni maksudnya dia bagi X lah. Kalau tengah-tengah kosong Z. Tengah-tengah ni adalah 60. Jadi sini Fx. Sini dia bagi X. Jadi yang tengah-tengah ni kita panggil ni adalah nilai min. Min sama dengan 60. Kalau dia bagi macam ni. Rajah 5 menunjukkan graf taburan normal piawai. Diberi bahawa varian ialah 64. Varian sama dengan 64. Dalam normal kita tak perlu pun varian. Kita perlu apa? Sisian piawai. Jadi sisian piawai 8. Punca kuasa 2. Okey. Soalan pertama dia minta apa? Cari. Bukan cari. Jika 10.71 daripada murid lulus ujian dengan mendapat grade A. Cari markah minimum bagi grade A. Dan lulus maksudnya apa? Kena lepas ke tak lepas? Lulus. Pas. Lulus maksudnya lepas lah. Kan? Bila lepas maksudnya dia adalah P X mesti lebih besar daripada A kita. Nampak? Baru lulus. Kan? Berapa markah lulus tu? Markah lulus tu kita panggil markah minimum. Lebih tak apa. Kan? Jadi yang ini kita nak kena buat. Yang pertama, ini kena tukarkan kepada barang kalian. Bahagi 100. Put pergi depannya lah. Jadi kita akan dapat P X lebih besar pada A sama dengan 0.1071. Yang pertama. Yang kedua, kita buat graf. Graf loceng. Okey. Yang mana kita tengok kat sini. Kebarangkalian adalah luas di bawah graf. Okey, luas dia besar ke kecil? Kecil.
Kecil maksudnya apa? Kurang pada separuh. Kurang pada separuh. Nampak? Kurang pada separuh. Sebelah mana? Sebelah kanan. Jadi kita kasih ni dia duduk. Kita nak tahu kat norek kat mana tu. Kita kena agak. Sebenarnya kalau maksudnya kalau dia lebih pada separuh besar. Sebab dia tak boleh nombor dia paling besar pun 1. Kan? Dapat norek maksudnya ini adalah kawasan yang kita panggil luas dia 0.1071. Yang kat bawah ni apa? Nilai untuk Z yang kita nak cari. Kan? Jadi nilai Z ni kena cari pakai table. Ada table? Semalam ada table. Table ya. Kita buat tak? Yang hari apa ni? Isnin. Hari Rabu. Hari apa kita kelas? Khamis. Okey, cuba tengok table. Cari 1071. Table lah, cari kat dalam 1071. Okey. Lebih atau sama? Kurang tak boleh. Ada? 75 kan? 1075 yang kita ada. 0.1075. Berapa belah kiri? 1.2 atas? 4. Tolak 4. Ni tolak 4 kan? Dapat 4. 5 tolak 1 4. Tolak 4. Ujung 4 berapa? Di atas. 4 ada? 7. Bukan, tengok sini 4. Sini 4, tengok atas. 2. 2. Jadi kita letak kat sini 4, tengok atas dia. 2. Jadi jawapan kita kat sini Z adalah sama dengan 1.242. Itu Z kita. Okey. Masuk dalam formula. Formula kita apa? Formula kita Z sama dengan X tolak min bahagi dengan sisihan Y. Z kita 1.242. X kita adalah A. Min kita kat situ adalah 60. Sisihan PY kita 8. Tekan kalkulator kira dapat. Formula-formula ni kalau kamu hafal, kamu senang faham. Cikgu, Ya. boleh tak explain balik yang 0.1071 tu? Kenapa dia lebih daripada separuh? Oh ini bukan lebih daripada separuh, dia kurang. Oh okey. Ni kecil ni. Kurang pada separuh. Kurang pada separuh maksudnya luas kita ni adalah kurang pada separuh. Ni separuh. Oh. Maksudnya kemudian- contohnya kalau 0.10 dia mula dari kanan ni. Tak ada macam ni. Saya tunjuk macam ni Okey. Okay, katakan saya tunjuk kat sini P X lebih kecil daripada A. Contoh kan. Ni kan. Sama dengan saya ambil 0.2. Nampak? Kalau 0.2 maksudnya apa? Dia kurang pada separuh. Betul? Betul? Kan? Tapi sebelah mana? Kiri. Sebelah kiri ni lorek kita kat sini. Luas dia 0.2. Macam tu. Oh okey dah faham. Okey, kalau dia besar macam mana pula? Kalau dia kata P X lebih besar pada A sama dengan 0.7. Nampak? Jadi graf kita macam mana bentuk? Ke kanan lebih separuh. Ke kanan ni ke kanan lebih separuh. Maksudnya sini. Nampak? Jadi luas kita sini luas dia. 0.7. Separuh 0.5. Tapi kalau 0.7 macam ni, kamu cari kat table tu tak jumpa. Sebab kat table tu paling besar adalah 0.5. Jadi kalau kita jumpa macam ni soalan, kamu kena balikkan dia. Jadi sebelah sini adalah 0.3. Yang kita cari adalah 0.3. Jangan pergi cari 0.7 pakai tak jumpa kau. Kena lawan dia. Kalau lebih dari separuh, dalam table kena lawan dia. Sebab dalam table tu kita nak cari dia luas ni, kita cari dalam. Dalam kau cari memang tak jumpa lah. Paling besar 0.5. Dah 1.7 sampai ke bawah cari. Kan?
0.1 pun dia cari sampai ke 0.000. Okey. Boleh tak? Siapa? Tadi Amira? Boleh cikgu. Boleh ya? Okey. Tapi kalau yang dia dekat tengah-tengah tu, Tengah-tengah yang luas dia 0.5. tengah-tengah. Maksudnya macam dia penuh dekat tengah. Okey, macam ni. Saya faham. Maksudnya soalan dia bagi X berada di antara, betul? Kan? Ya. Betul. Kalau berada di antara ni biasanya dia tak adalah soalan macam ni dia cari. Kan? Tapi kalau dia cari juga macam ni, kalau kita hanya boleh buat kalau dia sama. Sama contoh saya bagi sama sini A negatif A dengan A. Kan? Negatif A dengan A. Ini kalau dia samalah. Jadi kita boleh buatlah. Jadi kita buat graf dia. Okey. Yang ini biasanya luas dia dibagi apa tak kisah. Berapa banyak pun dia bagi tak kisah. Tak kisah pun. Sebab kat sini contoh saya bagi 0.6. 0.6 maksudnya bila jadi macam ni, luas dia kita buat kiri kanan. Kasih tempat lorek dia. Dan yang kita lorek ni adalah 0.6. Kalau kita lorek 0.6, jadi balance dia berapa? 0.4. Bagi 2. 0.2 dan 0.2. Jadi nak cari dekat table 0.2. Ini jarang-jarang jumpa soalan ni. Kan? Benda ni juga kadang-kadang ditulis macam ni tau. Ni kadang-kadang ditulis sebagai macam ni. Yang ni yang kadang-kadang kamu sangkut. Dia tulis bentuk macam ni. Modulus apa X. Modulus X lebih kecil daripada A. Benda yang sama. Sebab modulus X ni lebih kecil daripada A, kita boleh tukar jadi bentuk macam ni. Okay? Jadi kalau modulus X lebih besar daripada A, ujung-ujung. Ujung dengan ujung. Hasil tambah ujung-ujung. Ini untuk mencari nilai dalam. Kalau nak cari nilai luar pakai kalkulator je. Kan? Cari kat luar pakai table boleh, kat tepi tu senang. Yang susah kalau kat dalam. Nilai yang dekat dalam. Okey, boleh? Berapa markah dia tadi? 69.94. Agak-agak lulus 3 markah. Kalau markah lulus 3 markah, seronok kan? Okey. Tapi salah satu kaedah yang digunakan untuk menentukan kamu punya markah lulus SPM, dia pakai macam ni lebih kurang. Cuma dia pakai komputer yang buat kan. Kementerian hanya bagi berapa persen dia nak. Contoh dia nak tahun ni berapa persen. Dia nak contoh dia bagi ataupun dia ada dia ambil semua dia kira-kira berapa percentage dia berapa. Markah dia kat mana. Dan dia akan kira macam ni lebih kurang pakai benda ni lah berapa markah lulus dia nak. Contoh berapa peratus target tahun ni. Kan? Dia tak boleh lah A+ dia target sampai 30%, mampus. Satu Malaysia tak logik kat cerita dia kan. Tapi dia ada table lah dia buat. Dia bukan pakai normal, dia ada cara lain lah untuk buat. Okay, tapi lebih kurang macam ni lah. Okay. Tengok soalan nombor 12. Wow. Ini soalan apa ni? Janjang ke? Nombor 12. Cuba baca tengok. Aina, pembuat kek. Janjang kan? Okey. Okey, nombor 12. Tengok nombor 12. Aina ialah seorang pembuat kek. Pada suatu hari tertentu, dia telah membeli 100 buku mentega dan 72 paket tepung gandum. 100 mentega, kemudian 72 tepung gandum.
Dia menggunakan 7 buku mentega dan 5 paket tepung gandum dalam sehari. Wow. Sehari dia guna mentega 7, tepung gandum 5. Okey. Selepas berapa harikah bilangan buku mentega tepung gandum yang tinggal adalah sama banyak? Tinggal tak banyak. Pandai kat soalan ni buat. Selepas berapa hari tinggal ni sama banyak. Maksudnya kat sini adalah ni A dia makin kurang Dia guna makin kurang. Maksudnya ini adalah D dia adalah sama dengan negatif 7. Untuk Muhammad ni A dia, ni adalah D dia adalah sama dengan negatif 5. Jadi dia nak apa? Bilakah benda ni akan sama? Maksudnya kita akan buat Tn sama dengan Tn. Tn sama dengan Tn. Bila? Jadi kita masukkan formula. Formula yang sebelah sini adalah A tambah dengan N tolak 1. D kita negatif 7. Sama dengan belah sini A 72 campur dengan N tolak 1. D dia negatif 5. Kembangkan 100 campur dengan Tolak 7. N campur dengan 7 sama dengan 72 tolak 5N campur 5N kita bawa ke, kalau bawa ke kiri kita akan dapat negatif 2. Sama dengan, kita cuba kalkulator, 72 campur 5 tolak dengan 107. Negatif 30. Negatif 30. Betul? Jadi N sama dengan 5. Okay, jadi jawapan kita selepas 15 hari. Boleh, Mat? Okey. Soalan seterusnya. 3 markah dia bagi B. Soalan B. Buat sini Soalan B diminta diberi bahawa 3 sebutan pertama satu janjang geometri. Janjang geometri dia bagi W tolak 2. 2W bahagi ke tak? Bagi. Tambah. Benar-benar saya jumpa bahagi dah, cuba tak tambah. Oh, cikgu tanya simbol Simbol. Oh. Pandai Ijaz tu salah sebut pandai Ijaz Tak ingat cikgu tanya beza punya bahagi ke apa. Okey. Dan cari nilai W. W kita buat apa? R kan? R dengan R. Maksudnya nilai R dia mesti sama. Jadi R maksudnya selepas bahagi sebelum. 2W campur 2 per dengan W tolak 2. Sama dengan 9W campur 3 per dengan 2W campur 2. Dia ada 2 kaedah. Ini salah satu kaedah dia. Ni darab silang lah. Ni darab ni. Kita akan dapat 2W campur 2 kuasa 2. Sama dengan 9W campur 3 dengan W tolak 2. Kembangkan kamu akan dapat kat sini 4W kuasa 2 campur dengan 8W campur dengan 4 sama dengan 9W kuasa 2 kemudian 18 3 negatif 15W tolak 6. Jadi belah kanan besar saya jadikan kosong belah sini. 5W kuasa 2 tolak 23W ni tolak 10. Okey, ambil kalkulator part tu. Berapa dapat W? Part tu kan. Siapa dia tekan kalkulator lambat sikit. Lima dengan negatif 0.4. Yang 0.4 tu lah. Okey. 5 dengan negatif 0.4. Boleh pakai sebab kita nak test ni.
Jawapan dia kita tak boleh ambil dua-dua W tau. Kalau kita tengok ke atas. Kita tengok ke atas. Kalau kita masukkan 5, kita jadi apa? 3. Yang ini 12. Yang ni 48, betul? Cuba cek adakah dia janjang geometri, betul? Darab berapa ni? Darab 4, betul? Betul. Jadi kita ambil jawapan dia 5. Kalau kita ambil negatif 0.4 tu, boleh tak negatif 0.4? Cuba kamu teka. Negatif 0.4 dia jadi negatif, betul tak? Negatif tak mau. Jadi kalau negatif dia senang sekali, negatif, positif, negatif. Tapi bila kita masukkan negatif 0.4, dia tak jadi, dia jadi apa? Semua nak cuba try. Boleh tak? Tapi saya rasa satu jawapannya ni, kita ada dua. Tak boleh, negatif tak boleh. Kita ambil yang ni 5 5 je. Jadi kat situ soalan yang kedua dia minta hasil tambah ke tak terhinggaan. Ini soalan nombor 2 adalah apa? S infinity sama dengan A kita 3/1 tolak R kita berapa? 4. Betul? 12 bagi 3 4. Dapat jawapan negatif 1. Boleh Ishraq? Mesti tak fikir jawapan macam tu kan? Okay. Tak dapat tadi kan? Soalan dia. Soal? Tak ada, cikgu senang sangat. Senang. Okey. Tak apa. Jangan kuat-kuat sebut. Siapa yang tak puas hati. Dia tak dapat tadi tu. Tak ada idea. Nik. Sengap je Nik ni. Aduh. Boleh Nik? Hello. Okey. Nombor 13. Tengok nombor 13. Soalan nombor 13. Mana pemadam? Okey, 13 Saya sebenarnya daripada pagi ni tak makan ni. Main Mobile Legend je. Saya kena turun kejap lah. Kan kejap. Okey, nombor 13A. Nombor 13A. Soalan kita, diberi bahawa Y sama dengan 3/8 X kuasa 5. Dengan keadaan X sama dengan 2/8M. Cari dy dx dalam sebutan M. Itu penting tu, dy dx tapi dalam sebutan M. Okey. Jadi bila kita buat dy dx, biasa kita akan buat macam ni. Dy dx kita akan pecahkan kepada 2. Maksudnya yang ini kita akan buat dy, bawah dia akan sini. Dx. Satu lagi huruf. Huruf kita ada satu huruf M. Jadi D M. Yang ini D M. Tak boleh tak? Cikgu dia minta di Y. Ke saya terbalik? Soalan dia minta apa? DYDM. DYDM dia nak? Okey, betul kan balik. Patutlah pening. DYDM. Sini DYDM. Jadi sini DX. Baru jadi. Patut pening kan dia soalan lain. Okey. Sekarang DYDX kita ada tak? Ada. Sebab DYDX kita adalah 5 pergi depan. 15/8 X kuasa 4. DX DM. DX DM adalah 8 saja. Kan? Tu. 8 je. Sebab 2 tak payah. Sebab kosong. 8M dapat 8. Ini 8 dengan 8 ni mati. Yang tinggal apa? 15 X kuasa 4. Dah siap belum? Belum. Sebab dia nak dalam sebutan M. Jadi X ni kena ganti. 15 X ni kena ganti. Susah bagi cantik lah. 8M campur 2 kuasa 4. Jangan kau pergi kembangkan pula. Mampus kuasa 4.
Kan? Satu kerja pula. Cikgu macam mana nak pemangku sempat? Tak payah. Dia nak dalam sebutan M. Dah cantik dah. Sudah. 2 markah. Aduh, 2 markah dia. 2 markah je dia bagi. Okey. Ini satu cara kita pakai petua rantai. Satu lagi cara. Cara kedua, kita boleh masukkan dulu. Masukkan kita akan dapat Y sama dengan 3/8. 8M campur 2 kat situ kuasa 5. Jadi kita boleh buat terus. Nampak? Jadi kat sini kita terus akan dapat dy dm. Ini cara kedua. Ini cara kurungan. Cara kurungan maksudnya yang dalam kurungan ni jangan usik. 8M campur 2 jangan usik. 5 pergi depan akan jadi 15/8. Kuasa tinggal 4. Bezakan ni bawa ke belakang. Dy dx dalam ni bawa ke belakang. Jadi bawa ke belakang akan jadi 8. Potong, jawapan sama. Cuma kadang-kadang ada sangkut lah bila kamu tak biasa buat perbezaan dengan cara kurungan. Jawapan sama tak lagi. Jadi kita panggil petua rantai sana dengan menggunakan perbezaan terus cara kurungan. Boleh? Okey. Cuba baca B. Baca dulu soalan B, padang jawab. 13B. Okey, soalan 13B kat situ. Rajah 6 menunjukkan sebuah bekas minyak wangi. Kat bawah, soalan dia ada gambar. Sekejap. Tu gambar dia tu. Dia bagi gambar dia dalam bentuk piramid yang terbalik. Bekas minyak wangi tajam betul. Okey, tinggi dia 10. 10 tinggi, okey. Rajah 6 sebuah bekas minyak wangi berbentuk piramid. Tapak piramid tersebut berbentuk segi empat sama dengan luas 225. Kalau segi empat sama maksudnya kita boleh buat nak cari panjang ni buat punca kuasa. Punca kuasa 225 kita akan dapat 15. Betul? 15 kali 15 kan? Seterusnya dia kata tinggi dia 10, dah tanda dah. Minyak wangi dituang ke dalam bekas itu sehingga luas permukaan atas. Luas permukaan atas segi empat sama ialah 9P kuasa 2. Oh, maksudnya faham. Dia tuang, bila dia tuang maksudnya kita akan dapat ni. Luas ni adalah luas permukaan dia akan jadi 9P kuasa 2. Dan tinggi dari puncak piramid adalah H. Ini tinggi dia pula adalah, lepas kita tuang akan dapat H. Itu gambaran dia. Melukis gambar dia. Dekat gambar tu lah isi gambar. Dekat gambar tu. Tak. Nombor 1. Tunjukkan bahawa isi padu bahagian bekas yang diisi. Isi padu bahagian bekas yang, silap baca soalan. Tunjukkan bahawa isi padu bahagian bekas yang belum diisi. Nombor 1, yang belum diisi adalah V sama dengan 750 tolak 9 per dengan 12H kuasa 3. Wow. Dahsyat soalan ni. Okey. Sebenarnya senang je. Isi padu belum diisi maksudnya apa? Isi padu semua tolak isi padu minyak wangi. Kan? Isi padu semua adalah 1/3 darab luas tapak 225 darab tinggi. Ini isi padu keseluruhan.
tolak dengan isi padu kita nak isi. 1/3 darab luas tapak dia, luas permukaan dia 9 P kuasa 2 darab dengan H. Nampak? Tapi soalan dia, problem dia, soalan dia tak ada P. Kat sini dapat apa ni? 750. Betul? 750. 750. Tolak yang ini potong akan jadi 3 P kuasa 2H. Betul? Sekarang yang dia bagi tak ada P. Jadi kita kena cari persamaan yang melibatkan P dengan H. Okey? Bila piramid ataupun kon, cerita dia pasal segitiga. Nampak? Jadi kita potong segitiga tu dia jadi pandangan depan piramid dia akan jadi macam ni. Nampak? Pandangan depan dia separuh lah, separuh. Ni saya akan ambil ni, saya tanda tempatnya. Nampak? Jadi tanda macam ni, berapa kat sini? Kat sini adalah 15/2. Sebab kita ambil tengah-tengah. Nampak? 15/2 maksudnya ini adalah 15/2. Tinggi 10. Okey. Yang tengah pula 9P kuasa 2. Punca kuasa jadi 3P, betul? Jadi panjang ni adalah 3P/2. Kenapa per 2? Bila kita punca kuasa, kotak ni akan jadi 3P, 3P. Tapi bila kita belah jadi segitiga, dia separuh je. Sebab tinggi dia pula adalah H. Okey? Jadi kita dah boleh gunakan apa? Nisbah. Nisbah maksudnya, kita akan pakai, saya nak apa? Kita nak buang P, betul tak? Bila nak buang P, maksudnya kita akan letak P ke atas. Jadi saya akan letak ni ke atas. 3P/2. Okey? Kawan dia siapa? H boleh, ni boleh. Nampak? Tak ada masalah. Siapa kawan kita? Ni boleh, ni boleh. Saya letak H lah. Per dengan H. Sama dengan, jadi kawan belah sana 15/2 per dengan 10. Sebab kita akan dapat persamaan ni darat silang lah, nampak? Darat silang kita akan dapat apa? 30P/2 sama dengan 15H/2. Ni dengan ni mati. Kita nak P kan? Jadi P sama dengan H/2. Ni yang saya sangkut ni. Nampak? Tapi kalau kamu jumpa soalan macam ni, tak apa, kau hentam je. Kau kena ingat si piramid dengan segitiga. Tapi jangan tak buat benda ni. Maksudnya kalau tak, walaupun kamu dapat macam ni, maksudnya kamu dapat setengah jalan. Kalau markah 3, dapat 2 ke 1, okey lah. Jangan biar kosong tengok. Alamak cikgu, macam mana jawab? Dah kamu tahu. Dalam AdMath ni, semua benda yang kita tahu, kita letak je. Bukan kita tak tahu penuh, tahu separuh. Tahu separuh, markah juga. Masuk kat sini kita akan dapat 750 tolak dengan 3 P kita adalah H/2 kuasa 2H. Dia akan dapat jawapan atas tu. Okey, kita akan dapat jawapan dia adalah apa? Kenapa tak cukup? Cukup, cuma dikecilkan. Jawapan atas 9/12 jadi 3/4. Sebab 1/2 kuasa 2 akan dapat 1. Oh, kecilkan. Ni 9/12 tak kecilkan kan? Betul? Okey. 750 saya pening kenapa tak dapat? Tak sama. Yang bawah ni 3/4. Kan? Tolak dengan 3H kuasa 3/4 sama sebenarnya. Okey. Tapi kalau kamu tengok soalan macam ni, kalau jumpa soalan show that ni, kalau kamu tak boleh jawab A, kamu skip je, pergi B terus. Okey, nombor 2. Dia minta apa kat sini? Jika ketinggian paras minyak wangi berkurang pada kadar, wow. Ketinggian minyak wangi itu apa? H, betul tak? Dia kata berkurang dengan kadar, maksudnya DH DT, ini kadar. Negatif 0.3. Kena faham. Nak cari ambil simbol dia. Baca soalan ni.
hitung kadar perubahan isi padu bahagian bekas yang belum diisi. Okey, jadi dia nak apa? dV dt. Isi padu. Kadar isi padu. Okey. Pada ketika H sama dengan 4. Persamaan yang kita pakai soalan ni. Sebab dia cerita apa? Isi padu dengan H. Betul tak? Ini isi padu dengan H. Saya padam dulu kejap. Okey, sekarang kita dah boleh buat petua rantai macam tadi. Dia nak apa? dV dt. Okey, dV dt. Pecah 2. dV dt. Satu lagi. dH dH. Jadi dV dH ada. Ni kena carilah. dV dH maksudnya V sama dengan 750 tolak dengan berapa? 3/4 H kuasa 3. Kita boleh cari dV dH. Kita akan dapat ni tak payah. 3 pergi depan. Jadi apa? Negatif 9/4 H kuasa 2. Berapa H? 4 masukkan. Negatif 9/4. 4 kuasa 2. Kita akan dapat negatif 36. Betul? Faham? Okay. Dekat sini negatif mana? Saya nak isi kat mana ni? dVdH. Okey sini. Negatif 36. Darab dengan dH dt. Ada. Negatif 0.3. Dapatlah jawapan dV dt kita. Kita akan dapat berapa? 10.8. Unit terlupa tak apa. Terlupa unit. Yang susah nak dapat nombor tu. Okey. Sebab tu markah dia banyak kan? 3. Oh banyak. Banyak betul 3 markah. Aduh. Okey. Boleh Ishraq? Ishraq mesti tak jawab kan tadi? Tak dapat kan? Cikgu, janganlah expose saya. Susah. Soalan ni saya faham susah. Siapa pun tak hati. Apa biasanya A tu sikit. Dia yang A tu memang selesaikan pakai nisbah cikgu. Yang segitiga tu. Segitiga nisbah. Kun nisbah, segitiga nisbah. Oh, kun dengan piramid yang macam ni. Oh, dia ada segitiga mesti ada nisbah lah. Kalau kamu jumpa kun atau piramid macam ni lah. Kailah tadi. Dia pakai. Biasanya dia akan pakai tu. Kan biasanya dia cerita pasal ni lah. Tuang air dalam kun, tuang air dalam piramid. Kan? Tapi kalau masuk soalan macam ni, alhamdulillah lah, susah soalan ni. Kamu mungkin ada idea nak jawab nanti. Okay. Kalau dia bagi silinder, senang sikit. Silinder senang sikit. Tapi dia apa benda pun kita buat, kita boleh gunakan nisbah. Tak masalah. Okay. Kita guna nisbah tadi adalah disebabkan oleh perubahan bentuk yang kongruen. 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 Ayah betul sebut kongruen. Aduh, susah betul nak faham kongruen tu. Dah hafal dah? Kau dah hafal dah kongruen tu? Kau tak hafal tu? Ishraq, kau hafal tak kongruen? Side angle, benda lah, angle, side. Tak hafal. Tak hafal. Dia hafal lah. Kalau jumpa dalam mat pun. Mat je pun. Betul tak? Ingat lah. Jaranglah jumpa soalan tu sebab dah banyak kali masuk exam ramai pelajar tak boleh jawab. Nombor 15. Soalan terakhir. Alhamdulillah. Saya makan lapar kan? Okay, A. Diberi vektor R sama dengan 6M campur 1 dan S sama dengan 12/5. Okey. Soalan dia, cari unit vektor S. Unit vektor apa formula unit vektor? S ni simbol untuk unit vektor. Sama dengan 1 per magnitude dia, betul?
S darab dengan S. Jadi magnitude adalah 1/12/5. Tekan kalkulator lah. Pul. 13 ni. Betul? 5, 12, 13. Masukkan balik S kita. S adalah, kita boleh buat dalam bentuk 12/5 macam tu boleh tak? 12/5. Tak ada masalah. Darab masuk pun boleh. Ini kita panggil dia unit vector. Kalau nak tukar pada I dan J pun boleh. Boleh buat. Sama je kaedah. Yang nombor 2. Cikgu lupa turunkan soalan. Oh, saya lupa turunkan soalan. Patutlah kamu. Okey. Nombor 2. Nilai M dengan keadaan R dan S selari. Apa formula selari? Ingat tak? Lambda. Ingat. Lambda. Lambda. Ingat? Nanti lupa lagi. Lambda ni lambda S. Tu selari. Segaris pun boleh pakai dalam vektor lah. Jadi kita masukkan ni. Masukkan 6 M tambah 1 sama dengan lambda S 12/5. Jadi kita boleh dapatkan persamaan dia. Yang ini kita buat garisan macam ni je. Buat terus. Mati terus lambda. Jadi yang kita dapatkan ni adalah 6 per M tambah 1. Kita anggap sama dengan 12/5. Jadi saya akan cross ni. Cross kita akan dapat kat situ 30 sama dengan 12 darab dengan M tambah 1. Jadi 12M tambah 12 dapat 30. 12M sini 18. Jadi M sama dengan 3/2. Faham tak ni? Correct. Ingat. Semua kena ingatlah. Selari lambda. Segaris lambda. Untuk vektor. Kalau garis lurus lain pula koordinat. Lain tak boleh pakai macam ni. Boleh tak puan? Boleh cikgu. Boleh. Dah habis dah. B. Oh, kebat. Oh, dia soalan kebat lah B ni. Dah. Okey, dah. Okey. Nombor 15 B pula. Kamu exam bila? Lambat kan? 20 apa? 20 kan? 24. 24? Mat 24. Gila lambat lagi. Sempatlah kita buat 3 kali kelas kot. 3 atau 4 kali je. Session 4 kali kot sebab nanti saya susun untuk kamu tengok. Kan? Dan kamu boleh ajak kawan-kawan lah datang. Ataupun online lah untuk AMAT bulan 3. AMAT bulan 3, setiap cuti hujung minggu kita akan ambil satu hari. Nanti saya tengoklah hari apa. Mungkin Sabtu juga kot. Senang. Itu jadual yang sama. Tak tukar-tukar. Ataupun kalau biasanya tengok sekolah lah. Ada sekolah dia buat banyak kelas tambahan ni. Bas meninggalkan terminal O dengan had laju. Soalan kebat. 5 markah. Tak apalah, tak ada markah lagi. Kita buat lah. Kalau dah ada banyak markah, tinggal je soalan ni. V1. J ke? VJ kan? VJ sama dengan 8I campur dengan 5J. Kemudian, pada masa yang sama, bas L meninggalkan terminal M dengan VL sama dengan 2I tambah 2J. Diberi bahawa vektor kedudukan bagi terminal M. OM sama dengan 54I campur 27J. Okey, ini kamu kena ingat perkataan dia. Vektor
kedudukan. Vektor kedudukan. Kedudukan ni maksudnya location. Location maksudnya kita asal dia adalah koordinat. Kalau dia minta soalan vektor kedudukan maksudnya cover ni dia mesti mula dengan O. Kan? Dan koordinat dia adalah M tu. M tu kan. Kalau dalam bentuk koordinat dia adalah M, koordinat M adalah apa? 54, 27. Kadang-kadang dia bagi koordinat. Bila dia minta kamu cari vektor kedudukan, kamu mana tahu apa pula vektor kedudukan. Tukar je koordinat jadi vektor. Itu namanya vektor kedudukan. Okey. Selepas T jam, vektor kedudukan bagi bas J adalah OJ. OJ sama dengan T 8I tambah 5J. Susah soalan ni. Cari kedudukan bagi bas L pada masa itu. OL ni. Kan? Okey. Ada T lagi ni. T kejap saja. T ni. Dia ada T. Sebab kalau kita T masa T ni, kan? Kalau OJ sama dengan T kat situ, OL, dia nak OL kan? OL pun dia sama dengan T juga. T dengan VL. Kan? T untuk VL. VL adalah 2I campur dengan 2J. Sebab masa dia sama, dia bergerak. T itu adalah time, sama. Okay? Saya rasa jawapan ni mesti dalam sebutan T ni. Selepas T, maksudnya ada dalam sebutan T, dia tak nanti. Jadi OM apa? OM tu dia ada kaitan dengan siapa? Bas L meninggalkan terminal M. Bas L meninggalkan terminal M. Jadi dia bergerak daripada M. Asal dia tu. Jadi kita kena tengok kat sini. Jadi kat sini saya ambil kat situ OL sama dengan OM campur dengan ML. Ya, betul kan? ML tadi main. OM kita ada. Dah. Israk, tolong Israk. Saya lupa lah. Tiba-tiba jam. Cikgu, saya pun dengar perhatikan cikgu nak buat apa cikgu. Sekejap, ingat balik. Saya ingat balik. OM bagi OM. Bas meninggalkan O. Okey. Bas meninggalkan O. Pergi ke J. Okey. Tapi bas meninggalkan M. Oh, saya silap kat sini. Mana tadi? Madam. Ada ni. Sini je. Ni salah. Sebab dia kata untuk VJ, bas J ni dia daripada O. Kan? Sebab tu dia O pergi ke J. Sebab kan? Tapi bas L kan? Dia daripada M. M pergi dekat kedudukan L. Okey, yes, betul ke? Pada masa tu. Jadi ML lah. ML. Betul lah tadi, cuba terbalik macam mana. Jadi ML adalah sama dengan
MO campur dengan O OL. OL yang tadi tu. Okey. Jadi kita dapat kat situ MO adalah negatif 54I tolak 27 J campur dengan OL yang ada T ni. OL ada T darab dengan VL. Dah betul lah tadi. Cuba salah susun. Kita pergi cari OL memang tak ada kan. OL dah ada. Tu pening macam mana cari OL? OL dah ada. Okey, dia bukan OL, dia ML. Bukan dia. OL. Jadi kita akan dapat jawapan kat sini adalah negatif 54 campur dengan 2T. I kemudian campur dengan negatif 27 campur dengan 2T J. Okey, ini kita panggil dia vektor kedudukan untuk bas L. Payah kakak nak faham baca soalan dia kebat ni kan. Cikgu Saya tu dulu lagi. yang cikgu. Apa? Ya, T. Dekat vektor OL tu kan cikgu buat T, lepas tu bracket 2I tambah 2J. yang- Okey. Lepas tu memang ada ke apa cikgu? Tak, yang ni sebab dia bagi tahu kalau OJ T masa dia kan. Jadi kalau OL kita letak je T. Oh OL, cikgu nak masa dia. tunjukkan masa lah. Masa dia je. Okay, sebab dia tak ada, soalan ni tak ada cari nilai T. Dia tak ada nilai T. Kalau nanti saya cek balik kalau salah nanti saya beritahu. Kan? Okey. Tunjukkan bahawa bas J akan bertembung dengan bas pula coincident pula. Seterusnya cari masa dalam jam apabila ni baru cari T. Nampak? Dia akan bertembung. Cari masa dalam jam apabila keadaan itu berlaku. Jadi dia berlaku kat mana? Bila kedudukan yang sama. Berada pada kedudukan yang sama. Jadi kita ambil kat situ mana? Kedudukan yang sama ni lah. OJ dengan ML. Ni dua-dua ni vektor kedudukan tau. Dia berada pada tempat yang sama. Jadi jawapan untuk nombor 2 adalah berlaku bila yang ini negatif 54 campur 2T sama dengan 8T. Satu lagi sebelah kanan, kalau J, kita test tu. Negatif 27 campur 2T sama dengan 5T. Kita try. Jadi kita akan dapat kat sini berapa? Negatif 54 sama dengan Negatif 6. 9 ni bro. T, jadi T akan dapat negatif 9. Salah lah. Tapi betul ni, kenapa T negatif pula? Sekejap, yang ni sama juga ni. Dia sepatutnya nak sahkan dia adalah dua-dua dapat sama. 5T ni 3T. 3T yang ini negatif 27. T dapat sama lah. Tapi kenapa negatif 9? Kat mana saya salah ni? Negatif. Sekejap, saya check lah. Buat T ni negatif je pun. Sepatutnya memang dah betul lah. Sekejap mana?
Tak ada negatif lah. Dia positif. Hmm? 9 betul. Cepat tapi dia positif. Yang atas tu positif ni. MO. Sini. Kenapa dia positif? Jawapan dah betul. Cuma ni je. Ni dia positif. Dia pakai OM. Yang lain semua betul. Mana kita silap? Saya tengok. Kenapa dia positif? M bagi L. Mungkin arah bertentangan. Kalau LM, LO. Nanti kita check. Saya tak faham kenapa tak tahu dia negatif. Sepatutnya ni kalau ikut jalan kerja saya memang negatif tapi jawapan dia memang positif kat sini. Kenapa dia positif? Kenapa dia pakai OM tambah OL? OM tambah OL untuk vektor kedudukan. Tambah OL. Kalau OM tambah OL macam ni. OM OL. Ini memang vektor dia tengah. Kedudukan dia. M bagi ke L. O ke J. L, J, B, L.
Betul. Saya salah bagi soalan. Okey. Saya salah. Kan dia salah. Gambar dia sebenarnya saya silap kat sini. Ni semua betul tau. Simbol dia negatif positif dia lagi. Ya. Saya tulis balik ni gambar sebenar ni. Baru betul. Gambar sebenar dia kata dia bergerak daripada M ke L dengan had laju VL. Okey. Jadi OM ada, OL pun ada. Bila kita nak cari vektor kedudukan, memang vektor kedudukan dia adalah OL. Ini silap. Jadi OL adalah sama dengan OM tambah ML. OM tambah dengan ML baru betul. Jadi OM kita terus ambil 54I tambah 27J. Campur dengan, okey, ML ni VL kali dengan T. Sebab dia VJ kali dengan T. Maksudnya yang ini akan jadi VL kali dengan T. Jadi dia akan jadi kat sini adalah T 2I tambah 2J baru betul. Semua sama tadi pengiraan, cuma silap tulis huruf. Jadi kita akan dapat positif 54I tambah 2T I campur dengan 27J tambah 2J, kita akan dapat 54 mana T ni betul kan? Campur 2T kan? Ini T T. I campur dengan 27 campur 2T J. Baru betul. Yang tadi teruslah. Dia jadi apa? Vektor kedudukan yang sama. Kita ambil samakan saja. Sama maksudnya 54 campur 2T sama dengan 8T. Kita akan dapat T sama dengan 9. Untuk sahkan dia, ambil yang J. J kita gunakan untuk sah. Sebab nak cerita dia ambil sebelah je. Kan? Sahkan dia, buat J. J mesti dapat jawapan sama. Kalau jawapan tak sama, maksudnya tak salah kita buat. Sebab vektor mesti sampai pada masa yang sama. Itu je silap. Saya silap. Saya kena buat juga segitiga ni. Okey. Sebab ada jawapan buku ni. SPM tak ada tau. Okey. Jadi okeylah ngam-ngam hari ni sampai. Saya ingat awal lapar kan. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah. Katanya minggu depan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu minggu depan kamu exam kan? Tak. Buat exam apa? Bertutur. Listening dengan apa? Speaking. Lisan, bertutur, speaking, mendengar semualah. Bertutur sebenarnya dah. Ini bahasa Inggeris lah. Inggeris lagi senang. Mendengar senang. Bertutur susah sikit lah bahasa Inggeris. Tak ada masalah. Kamu cakap je. Bukan bahasa kita pun. Anggaplah macam dulu penjajah datang. Tiba-tiba dia tanya kita something kan. Kita nak kan jawab juga. Kita jawab je. Kalau tak tahu, kita letak inverted comma. Cikgu cakap, perkataan tu lupa kau buat macam ni je. Faham? Cakap je Melayu, tak apa. Asalkan cakap dulu. Cikgu. Ya. Habis kira nanti bulan Mac ada kelas setiap minggu ke apa cikgu? Bulan Mac ada lagi MAT sahaja. MAT tak ada dah. MAT tak ada dah. MAT mungkin lah, tengok nanti kalau kita perlu tambah masa. Tengoklah keadaan macam mana kan. Tengok, kalau kamu dah confident A+, tak apalah, tak payah ambil kelas lah. Itu lah kita sebab dia cuti 3 hari setiap minggu. Jadi saya akan ambil sehari je untuk MAT. Lagi 2 hari kamu study subjek lain. Okay. Dan saya masih open juga kepada rakan-rakan yang lain lah. Okay. Jadi kita jumpa. Tapi saya galakkan kalau rakan lain kalau tak dapat datang online. Tak apa, sama je. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih Mat. Terima kasih cikgu. Sama. Cikgu.